kebangsaan kedua-dua negara seperti lazimnya akan dimainkan bila-bila masa sahaja dari sekarang. Ini kalau kita dapat lihat barisan-barisan pemain yang akan memperkuatkan pasukan kebangsaan kita, dan mungkin juga coach ini jugalah muka-muka yang bakal berada dalam kesebelasan utama ketika kelayakan Piala Asia nanti. Ya. Coach, kita lihat pemain telah pun kini berada di atas padang antara barisan pemain yang diturunkan hari ini. Kita dapat lihat di sini jaga gol Farizal Malias, dapat juga Arif Haiman di situ. Baik, itu dia tadi. Selesai sudah lagu kebangsaan kedua-dua negara dinyanyikan. Coach, satu soalan yang mungkin coach boleh kongsikan. Ya. Siapa pemain yang jadi tumpuan coach malam ni? Sebenarnya saya tidak mahu hanya melihat kepada satu pemain. Saya rasa lebih kepada team play. Kita nak lihat bagaimana cara permainan yang boleh dilakukan oleh semua pemain ini dengan jurulatih baru, dengan sistem baru. Dengan mungkin saya nak melihat dari segi permainan adalah lebih banyak kepada offensive play. Itu yang saya nak lihat. Saya tidak mahu melihat terlampau banyak negatif play daripada pemain-pemain kita sendiri. Baik coach, kalau kita kirakan di sini pemain mungkin telah pun bersedia, dan ini dia barisan pengadil pada perlawanan malam ini. Dan mungkin elok saya berikan laluan kepada rakan pengulas kita, Hanif Miswan, yang telah pun bersedia. Silakan Hanif dan juga coach Lim Chan Ju, silakan. Persiapan terakhir bagi pasukan Harimau Malaya. Skot kendalian Ketua Jurulatih Kim Pan Gon untuk kelaluan yang penuh dengan misi bagi melaikan diri ke pentas Piala Asia 2023 secara automatik. Itu juga laluan ataupun harapan yang diperlukan oleh para penyokong yang turun pada hari waktu bekerja ini, perlawanan kedua berturut-turut dalam usaha untuk memberikan sokongan, termasuklah 4 pegawai perlawanan ini yang akan terus mengadili perlawanan dalam aksi persahabatan peringkat Tier 1 ataupun berkelas A ini di antara Hong Kong dan juga Malaysia. Pengadil yang bertugas adalah Suhazi Syukri, Muhammad Muazzi Zainal Abidin selaku pembantu pengadil pertama, Muhammad Harif bin Mat Ahir selaku pembantu pengadil kedua, dan pegawai keempat perlawanan
Muhammad Usaid bin Jamal, sambil diiringi oleh ketua pasukan kedua-dua pasukan Faizal Malyas kembali diberikan tanggungjawab ini. Sambil ini adalah ketua jurulatih pasukan Hong Kong, John Anderson, yang turun untuk aksi pertamanya dan cukup mengenali pasukan Hong Kong pastinya Kim Pan Gon yang juga pernah berkhidmat di sana. Dan ini perlawanan kompetitif keempat yang ketuai oleh ketua jurulatih ini. John Anderson menurunkan kesebelasan terbaik mereka. Ini aksi kompetitif pertama mereka dalam tahun 2022 dan kita saksikan formasi 4-3-3, termasuklah beberapa pemain yang menjadi perhatian, antaranya pemain nombor 17 Jahangir Han, pemain muda naturalisasi kelahiran Pakistan yang turut mendapat perhatian pada malam ini. Syamil Kutiaba antara pemain yang dikekalkan, dua pemain yang terus mendapat kepercayaan untuk berada dalam kesebelasan utama. Tempat beliau kekal untuk bergandingan pula kali ini bersama dengan Azam Aziz. Tiada kelibat Safiq Rahim, hanya bermula di bangku simpanan. Dan turunnya antara pemain-pemain yang kita jangkakan bakal mengisi kesebelasan utama skuad Harimau Malaya dalam 3 aksi yang bakal dimulakan nanti. Tanda hormat 1 minit di atas pemergian legenda bola sepak negara telah pun diberikan tiupan whistle-nya oleh pengadil perlawanan Suhazi Syukri. Dan itu yang terus disambut dengan begitu kemeriahan. Ramai sekali yang turun pada malam ini untuk aksi kedua. Syamil Kuti bersama dengan Dion Kul, antara dua pemain yang dikekalkan. Kembalinya Farizal Malyas, Corbin Ong, Arif Aiman, Akia Rashid, Safawi Rashid, dan juga antara kelibat yang ingin kita nantikan iaitu Darren Lock untuk kesebelasan utama pasukan kebangsaan. Jadi sepak mula akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. Malaysia sangat memerlukan kemenangan dalam usaha untuk mengekalkan momentum yang positif. Malaysia selaku pasukan pelawat sebenarnya pada perlawanan ini, kerana Hong Kong adalah pasukan yang diturunkan sebagai pasukan tuan rumah walaupun beraksi di halaman kita, Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan saya terus ditemani oleh bekas pemain kebangsaan Lim Chan Yu. Lim melihat pada kepentingan aksi bagi kedua-dua pasukan dalam menghadapi persaingan kelayakan nanti. Ya, aksi yang sangat penting sebenarnya untuk pasukan Malaysia, kerana kita tahu mereka perlukan momentum untuk bawa ke cabaran kelayakan Piala Asia nanti. Baik, ini antara cabaran awal yang diberikan kejadian ataupun peluang awal untuk Safawi Rashid yang kembali mendapatkan tempatnya dalam kesebelasan utama kerana perubahan formasi ini daripada Kim Pan Gon yang memberikan formasi 3-4-3. Jadi mungkin Safawi, Arif Aiman, Akia Rashid antara pemain yang akan menyinar dalam formasi ini, Lim. Ya, sudah tentu kita tahu dia adalah pemain-pemain yang mempunyai kelajuan untuk menewaskan ataupun berlari menewaskan pertahanan-pertahanan dari pasukan Hong Kong. Jadi apapun tadi kita dapat melihat Safawi Rashid mendapat peluang di minit-minit awal. Sedikit kelam kabut permulaan awal yang diinginkan oleh Safawi. Beliau menjadi antara pemain yang terlebih dahulu rasai sentuhan bola. Hong Kong turun dengan misi untuk mengekalkan rekod yang baik ke atas pasukan kebangsaan. Dalam 5 aksi, Malaysia hanya menang sekali sahaja. Jadi ini juga antara misi pribadi. Ini pemainnya, pemain misi nombor 17 Jahangir Han, pemain kelahiran Pakistan yang akan turut bersama dengan penyerang utama mereka, itu Matthew Elliot Wing Kai, misi nombor 9. Jadi Hong Kong juga punya kekuatan kerana ranking mereka lebih baik dari kita secara teorinya. Berada di kedudukan 147 berbanding pasukan kebangsaan 154. Azam antara pemain yang begitu menyinar dalam aksi awal Liga Malaysia sehinggalah dipanggil oleh Kim Pan Gon untuk mengemudi bahagian tengah. Ada hadangan juga dari Philip Chan Siu Kwan tadi ke atas Azam. Sekali lagi ini
satu gerakan kerana di bawah formasi ini pemain-pemain tengah terutama yang dibenarkan untuk pergi ke depan untuk melakukan larian-larian man from behind. Corbin Ong akan melakukan hantaran jauh ni sekali lagi. Dan lock di sana. Azam mungkin bukan pemain yang paling tinggi untuk mencabar bola itu. Ya, betul lah Hanif. Kebolehan yang ada oleh Corbin Ong, tetapi pemain yang dicari saya rasa tidaklah begitu tepat. Mungkin sebenarnya beliau hendak mencari Darren Lock di sana, tapi kita boleh lihat Darren Lock sentiasa dikawal oleh dua pemain, dan dengan rapi jadi agak sukar juga untuk Darren Lock bergerak. Sudah beberapa kali kita lihat beliau terjatuh, boleh diikat oleh dua pemain pertahanan pasukan Hong Kong. Jadi di minit-minit awal permainan ini mungkin pemain masih belum settle down. Mungkin mereka perlukan lagi 5 minit atau minit selepas 10 minit baru kita boleh dapat lihat rentak permainan oleh pasukan negara kita. Dan kebanyakan pemain ini juga turun beraksi buat pertama kali di Stadium Nasional Bukit Jalil selepas sekian lama kita merindui aksi antarabangsa di sini, kerana rata-rata tidak diturunkan ketika aksi pertama tempoh hari berdepan dengan pasukan Brunei. Itu mungkin hanya aksi pemanas badan kerana kita tahu keupayaan skuad Harimau Malaya dan juga pasukan Brunei begitu jauh dan juga ketara sekali perbezaannya. Ini mungkin cabaran utama. Dan Hong Kong pula untuk dapatkan penguasaan bola, tapi satu hantaran jauh yang cuba dilakukan. Corbin Ong akan yang menjadi pertama untuk berada di situ. Cabar oleh Lau Zechun. Pak Rizal turut mendapat sentuhan awalnya untuk pasukan pada malam ini. Malaysia akan bertukar-tukar corak serangan dari kiri dan juga kanan menggunakan wingback. Antaranya pemain ini Arif Aiman, baik hantaran mencari Safawi Rashid. Ruang buat Safawi Rashid. Percubaan awal gagal untuk melepasi benteng terakhir pasukan Hong Kong. Masih lagi dalam kawalan Azam Azif, cubaan jarak jauh. Azam ini shot on target pertama. Positif permulaan dari pasukan Malaysia. Ya, satu lontaran daripada Matthew Davies sebenarnya mencari Arif Aiman, dapat melepaskan diri dan dapat melihat Safawi di luar kotak penalti. Sayang sekali rembatan tersebut melepasi dua pemain tetapi tidak di pertahanan terakhir, dan kemudian rebound yang diambil oleh Azam Azim membuat satu rembatan jauh, mungkin dengan jarak 25 meter tepat ke arah penjaga gol. Sekurang-kurangnya kita dapat membuat percubaan di 5 minit pertama ini. Jadi satu pertanda baik. Kita boleh lihat betapa transition serangan oleh pemain-pemain Malaysia. Laju. Ya, tanding yang baik dari Philip. Muka permainan buat Zichun di sebelah kanan. Satu hantaran peluang pula bagi pasukan Hong Kong, namun mujur Philip. Chan Siu Kuan gagal untuk mendapatkan connection yang baik dengan hantaran ini. Ya, satu hantaran yang baik. Cuba membuat half volley di sana. Apabila kita melihat Dion Cools tergelincir, dan itu yang memberikan peluang kepada pemain Hong Kong ini untuk cuba membuat satu half volley. Jadi Dion Cools harus lebih berhati-hati dengan keadaan padang. Kerana sebagai seorang pertahanan, anda tidak mahu tergelincir di kawasan petak penalti anda sendiri. Masih lagi cuba mahu mendapatkan Darren Lock di dalam permainan. Beliau mungkin keseorangan, tapi itulah tugasnya bersama dengan pasukan PJ City. Jadi tunjang utama pemain tempatan yang telah pun menjaringkan 5 gol setakat ini. Satu-satunya penjaring tempatan yang berada dalam list senarai penjaring terbanyak dalam kancah persaingan Liga. Jadi form itu yang kita harapkan untuk beliau terus persembahkan dalam setup yang sama juga bagi pasukan kebangsaan ini. Corbin Ong di depannya adalah Akia Rashid, menjaring 2 gol ketika berdepan dengan pasukan Filipina tempoh hari. Azam, baik hantaran ini membuka kepada Arif Aiman. Ruang buat Arif untuk berdepan dengan Wong Zehu. Masih lagi Arif Aiman
Lincah pemain ni. Corbin Ong cuba untuk mencuri laluan bola tersebut bagi melakukan satu elemen of surprise daripada belakang pemain pasukan Hong Kong. Saya rasa gerakan yang dilakukan oleh Aiman Arif sangat-sangat bijak kerana beliau tahu cuma ada sebelum beliau membuat hantaran yang pertama, beliau membuat acahan di sana, tarik dan melakukan hantaran menggunakan bahagian kaki kiri. Di situ beliau dapat melihat Corbin Ong sebenarnya sudah berada di dalam kawasan petak penalti. Jadi mungkin chemistry yang ada di antara pemain-pemain ini, mereka bermain sekali dalam pasukan yang sama. Jadi itu adalah kelebihan sebenarnya untuk pemain-pemain seperti Corbin Ong, Arif Aiman, Akia di sana, Samir Kuti di sana, sampai Awi Rashid juga di sana. Jadi sedikit sebanyak boleh membantu pasukan sebenarnya. Yap. Jadi permainan terpaksa dihentikan kerana pasukan Hong Kong pemainnya dikesan offside, tapi ini satu pelanggaran di antara Matthew Elliott, Min Kai Or bersama-sama dengan pemain pertahanan pasukan kebangsaan. Satu tandukan yang baik daripada Matt Davis, Arif Aiman. Ini kombinasi yang biasa dan kerap kita saksikan dalam persaingan Liga Tempatan. Balik kepada Arif, akan berdepan dengan dua pemain yang mengepung beliau. Safawi berada di bahagian tengah sedikit kerana ruang tersebut diberikan kepada Arif Aiman. Ini permulaan yang baik daripada pasukan kebangsaan untuk aksi pada malam ini. 10 minit yang pertama ini jelas keyakinan corak permainan yang diterapkan oleh ketua jurulatih dari Korea Selatan, Kim Pan-gon, yang mahu pemain-pemainnya berani untuk beraksi, menyerang, memegang bola, tidak kira berdepan dengan mana-mana lawan sekalipun. Kerana aksi pusingan kelayakan nanti kita akan berdepan dengan dua pasukan yang menjadi pilihan, Bahrain dan juga Turkmenistan dalam persaingan kumpulan E. Lihat saja pada gerakan daripada Dion Koo sini. Bijak larian tersebut, cuma final passnya saja sedikit mengecewakan. Pilihan yang betul, Lim? Kalau mungkin 3 saat sebelum itu adalah pilihan yang betul. Tetapi saya rasa Dion Koo mengambil masa terlalu lama kerana apabila beliau membuat dua sentuhan pertama itu, Arif Aiman sudah memberikan isyarat mahukan bola. Tetapi mungkin kedudukan Dion Koo harus membuat outside foot untuk membuat hantaran kepada Arif. Sebab itulah beliau tidak mengambil keputusan untuk membuat hantaran awal. Dan apabila sudah berdekatan dengan gol dan Arif pula sudah berada di posisi offside. Tetapi pun apapun larian yang baik daripada Dion Koo, cuma keputusan yang agak lambat dan tidak begitu baik. Menjaga gol pasukan Hong Kong adalah Paulo Cesar da Silva, lahiran Brazil, yang mendapat kerakyatan Hong Kong untuk diturunkan kerana mereka juga antara pasukan kebangsaan yang menggunakan formasi ataupun resepi naturalisasi ini. Davis bersama dengan Darren Lock cuba mencari larian daripada Darren. Ruang buat Darren Lock, hantaran yang baik. Hantaran kepada Akia Rashid tetapi berjaya dibaca oleh pemain pertahanan pasukan Hong Kong. Masih lagi dalam kawalan Syamir sama dengan Arif membuka buat Azam yang akan mencari rakannya di hadapan. Bertukar-tukar hantaran saja untuk mengawal permainan. Arif Aiman bijak, 3 pemain, 4 pemain Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman, ruang buat Arif Aiman, namun hantaran terakhir saja yang gagal pula kali ini untuk menemui Darren Lock. Ya, bermula daripada gerakan yang pertama daripada Arif Aiman dan kemudian sekali lagi beliau dapat melepaskan diri. Sayang sekali kita dapat lihat banyak serangan daripada bahagian kanan untuk 5 minit terakhir ini. Sayang sekali apabila serangan pertama itu Arif Aiman cuba membuat satu cutback mencari Akia, tetapi cutback sudah betul. Mungkin Akia sepatutnya harus bergerak ke arah near post. Beliau harus membuat satu larian ke arah near post, tapi Akia hanya berdiri dan menunggu saja. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Arif Aiman adalah cukup sempurna. Jadi kembali kepada Arif, berjaya mendapatkan Syamir yang menjadi enjin di bahagian tengah bagi pasukan kebangsaan. Beliau juga antara penjaring satu gol ketika berdepan dengan pasukan Brunei. Ini dia Akia Rashid akan berdepan dengan 2 pemain. Corbin Ong cuba membantu beliau dan sepakan penjuru pertama perlawanan pada malam ini milik pasukan kebangsaan. Jelas positif
jelas mentaliti dan dahagakan jaringan daripada kesebelasan utama ini. Safawi Rashid diberikan tugasan untuk mengambil set piece ini. Dan kebiasaannya Darren Lock bakal menjadi target man. Antaran yang baik, satu tandukan. Masih lagi belum benar-benar menguji benteng pasukan Hong Kong yang dikawal oleh Julius Caesar. Ya, satu antaran baik. Corbin Ong tidak dikawal dengan rapat. Cuba beliau agak awal ke hadapan. Sekurang-kurangnya beliau dapat membuat percubaan tersebut. Jadi kita ada beberapa pemain yang tinggi rampai untuk berada di kawasan petak penalti untuk set pieces sepakan penjuru. Akir Rashid depan dengan terunya yang betul-betul menjaga beliau, iaitu Yu Zinam. Tidak membiarkan beliau untuk bergerak bebas, akan terus berada untuk menjaga kelincahan pemain ini. Mungkin beliau juga mengenali trik yang ada pada Akir Rashid. Darren Lock jarang mendapat sentuhan bola, tapi baik pula ball position yang diteruskan oleh Darren. Baik juga hantaran daripada Syamir dan juga Akir Rashid. Kali ini kepada Azam Aziz. Tidak offside Azam. Dua pemain di depannya mendapatkan Corbin, satu hantaran, tiga pemain Malaysia dan kotak penalti. Safawi Rashid sedikit ambitious. Beliau betul-betul ingin buktikan sesuatu setakat ini, namun belum benar-benar terjadi lagi. Masih lagi dalam kawalan Syamir. Satu permainan yang meyakinkan daripada pasukan kebangsaan dalam mengawal tempo, mengawal penguasaan permainan. Corbin mempunyai ruang, namun dipintaskan lagi oleh Yu Zinam. Azam lagi dalam kawalan Azam, namun kali ini gagal melepasi pemain Hong Kong. Tapi Malaysia terus menekan. Malaysia tidak membiarkan Hong Kong untuk bermain ni. Ya, kerana mungkin mereka tahu kelemahan pasukan pemain-pemain pasukan Hong Kong untuk keluar daripada kawasan mereka. Jadi dan kita juga mahu melihat bagaimana mereka, Malaysia membuat pressing di atas. Jadi setakat ini ianya terjadi dan kita boleh lihat agak sukar untuk pemain-pemain Hong Kong keluarkan bola kecuali melakukan sepakan terus ke hadapan. Dan clearance sebegini yang memungkinkan pasukan Hong Kong mempunyai ruang. Satu tarian yang bijak sebenarnya daripada Wong Wai seperti tadi, namun lebih bijak tackle yang dilakukan oleh Syamir. Dan ini ruang buat Arif Aiman yang terus kekal berada di atas. Larian di sebelah kanan daripada Matthew Davis, namun Arif bertindak masuk ke dalam, berjaya mendapatkan Azam Akir di sebelah kiri. Ruang buat Akir Rashid, ini peluang bagi Malaysia, namun satu sepakan yang sedikit mengecewakan, tidak tepat ke arah yang diinginkan, dan hasilnya beliau mendapat bintisan yang sedikit lewat selepas percubaan tersebut dilakukan. Ya, satu gerakan yang baik. Kita lihat di sini, Azam menunggu Akir untuk membuat larian. Beliau sudah nampak space yang ada. Mungkin Akir sedikit lambat, tetapi beliau dapat berjaya mendapatkan bola. Cuba membuat satu rembatan outside foot. Dan saya sayang sekali tidak mengena dengan tepat. Apapun kita boleh lihat vision yang ada oleh Azam Aziz. Ya. Beliau berhadapan dengan pemain-pemain Hong Kong dan hanya menunggu Akir membuat larian di sana. Jadi satu larian yang baik daripada Akir. Malaysia datang lagi daripada Arif Aiman. Syamir akan terus meminta bola untuk beliau yang memulakan, merencanakan gerakan. Baik Arif bersama dengan Safawi, turning yang baik juga. Keluar, cuba mencari lari daripada Akir. Namun kelang kabut sedikit pemain pertahanan pasukan Hong Kong. Darren Lock berjaya mendapatkan bola, tapi sentuhan terakhirnya mengecewakan. Lihat saja kepada Syamir Kuti. Dan terus mendapatkan kembali. Wow, agak sedikit kelang kabut. Ya. Dan terus diberikan sepekan percuma bagi pasukan Malaysia dalam satu kawasan yang membahayakan. Dia adalah kawasan Safawi Rashid. Ya, teritorinya. Ya, teritori beliau. Jadi apapun saya rasa Darren Lock, kita tahu seorang pemain yang bekerja keras, tetapi beliau harus lebih tenang apabila mengawal bola. Kita boleh lihat dia agak kelang kabut sedikit. Tetapi apapun kita boleh lihat beliau cuba untuk lakukan sesuatu untuk pasukan. Ramai yang mahukan gandingan beliau bersama dengan Syafiq Ahmad untuk menerajui bahagian serangan pasukan kebangsaan. Juga ada Kelemedi Paula di sana sebagai
pemain yang mungkin boleh menyaingi tempat tersebut, namun dengan formasi sebegini mungkin hanya satu tempat sahaja untuk direbutkan di antara Syafiq dan juga Darren Lock. Syafiq menjadikan gol pembukaan tempoh hari. Ruang buat Safawi Rashid untuk melakukan perkara yang sama. Yon Kul juga berada di sana. Kita tahu kualiti yang ada pada pemain Johor Darul Takzim ini. Safawi Rashid akan melakukan percubaan ringbakan, namun sedikit tergesa-gesa. Itu bukan yang diinginkan oleh beliau untuk melakukan percubaan ini. Ya, boleh dijangka sebenarnya apabila Dion Koo, saya rasa pemain-pemain Hong Kong juga sudah bersedia untuk menerjah ke arah bola, kerana mereka tahu Dion Koo akan cuba menolak bola tersebut kepada Safawi. Jadi adakah Safawi mempunyai masa untuk membuat rembatan tersebut? Walaupun beliau dapat masa, adakah akan ada blocking di sana? Jadi mungkin tidak begitu sesuai dengan set pieces tersebut, tetapi apapun mereka harus kerap mencuba. Terang jauh Arif Aiman benar-benar tidak turun kerana beliau diberikan kebebasan untuk terus berada di atas dengan formasi ini. Mungkin kerana pasukan Hong Kong belum benar-benar mengancam, jadi beliau tidak perlu turun sepenuhnya, kerana kita tahu ketika bertahan akan menjadi 5 pemain pertahanan. Di situlah Arif Aiman diperlukan, Lim. Ya, dan selain daripada 3 pertahanan yang berada di bawah, Syamil Kuti adalah pemain yang pertama harus turun membantu 3 pertahanan tersebut. Jadi kita boleh lihat dengan tadi larian yang dilakukan oleh Syamil Kuti membuat tackle yang bersih daripada belakang. Jadi itulah yang diharapkan oleh pemain-pemain beliau sendiri. Advantage diberikan kepada Malaysia. Kali ini tidak. Tadi Safawi Rashid dikasari, giliran Akir Rashid pula sekali lagi. Pertembungan peribadi. Yuzinam, pemain ini tidak membiarkan Akir untuk pergi di mana-mana. Di mana ada saja Akir, beliau akan ikut serta. Ya, saya rasa pemain-pemain Hong Kong tahu. Mereka tahu, jurulatih mereka tahu. Senjata utama pasukan Malaysia adalah di kiri dan di kanan. Kita boleh lihat dengan setelah 20 minit banyak serangan daripada Akia dan juga daripada Arif Aiman. Jadi kalau mereka menutup 2 ruang ini, agak sukar untuk kita cuba mendapatkan gol. Kerana itulah kawasan yang selalu kita akan cari untuk membuat hantaran ke tengah ataupun membuat cutback. Jadi itulah senjata utama pasukan Malaysia. Jadi kita berharap Malaysia akan bertemu pasukan Bahrain, Bangladesh dan Turkmenistan. Ya. Jadi sudah tentu mereka akan cuba mengkaji di manakah kekuatan pasukan Malaysia ini. Dan ini gerakan yang bijak pula daripada pasukan Hong Kong. Masih lagi dalam kawasan permainan, akan dikejar oleh pemain penyerang mereka ataupun pemain pertahanan kanan yang naik ini, Law Zichun. Namun ada study tackle clearance yang baik daripada Azam Aziz yang turun ke bawah. 2 pemain pivot ini sangat penting dalam formasi sebegini. Ya, kita boleh lihat bahawa Azam Aziz akan banyak di bahagian kiri dan Syamil Kuti akan banyak di bahagian kanan. Tetapi apabila bola daripada tengah, kita akan sentiasa melihat Syamil Kuti akan berada dulu sampai dulu di kawasan pertahanan. Clearance daripada Azam, ada tolakan yang jelas, ketara daripada UI Lim. Statement untuk Darren Lock mungkin bahawa beliau tidak boleh bersenang lenang pada perlawanan ini. Saya rasa tidak, bukan tugas mudah untuk beliau sebagai lone striker di atas. Saya rasa mereka perlukan Darren Lock untuk cuba menjadi holding striker di sana apabila cuba untuk membuat serangan pantas. Sekiranya beliau boleh membuat holding di sana untuk menunggu rakan-rakan sepasukan untuk naik ke atas. Jadi beliau, kita masih melihat beliau mencuba. Permainan akan diteruskan oleh Syamil Kuti. Malaysia sebenarnya membuka permainan dengan baik. Penguasaan dominan juga boleh dikatakan, namun belum benar-benar menguji benteng terakhir yang dikawal oleh Paulo Hazard. Tapi ini mungkin ruangnya kerana Darren Lock melakukan larian. Arif Aiman akan melepasi pemain pertahanan pasukan Hong Kong. Masih lagi Arif Aiman, namun tidak diendahkan kekasaran tersebut. Agak soft sebenarnya, kerana apabila beliau jatuh terus melihat kepada pengadil. Ya. Saya rasa agak sukar. Kawalan bola mungkin telah kita lihat sekali. Ya. Agak sukar untuk saya rasa, walaupun kita adakah ada sentuhan ataupun tidak, tetapi kita mungkin tidak. Kita lihat sekali lagi, mungkin tidak ada sentuhan. Tetapi saya rasa mungkin satu keputusan yang adil daripada pengadil, tidak memberikan satu soft penalti untuk Malaysia. Ada sedikit kata-kata yang diberikan, bertukar pandangan di antara pegawai perlawanan keempat, iaitu Muhammad Usaid bin Jamal bersama dengan
Kim Pan Gon. Kabarnya beliau membawakan pendekatan latihan K-pop dalam kem pasukan kebangsaan, membiarkan pemain-pemain untuk mendengar lagu-lagu K-pop sebelum latihan bermula, Lim. Itu mungkin kebiasaan dalam training ground, Lim. Kebiasaan tapi bukan K-pop kot. Jadi tak salah. Itu adalah pendekatan baru. Kita cuba angin baru untuk pemain-pemain ini. Sekiranya mereka gembira, itu akan menaikkan mood setiap pemain untuk berlatih, kan. Jadi itu mungkin satu perkara positif untuk pemain-pemain. Malaysia masih lagi cuba untuk mengetuk kubu pasukan Hong Kong. Kedengaran laungan daripada pemain ataupun peminat-peminat pasukan kebangsaan yang sudah mula membanjiri Stadium Keramat kita, Stadium Nasional Bukit Jalil. Ingat bahawa 8 Jun nanti adalah aksi sebenar. Ini perlawanan yang sangat penting, persiapan terakhir bagi Malaysia untuk memulakan kempen di persaingan kumpulan E. Hong Kong juga akan mempunyai kempen yang sama di kumpulan D. Mereka mungkin mempunyai laluan yang sedikit mudah bersama dengan Afghanistan, Cambodia dan juga pasukan India. Tapi kita berikan fokus kepada hantaran daripada Safawi Rashid. 4 pemain dalam kotak penalti daripada near post. Barulah tumbukan pertama daripada Julio Cesar untuk mengeluarkan hantaran tersebut. Tandukan Hong Kong cuba untuk datang melakukan perjahan yang membahayakan ketua pasukan mereka, iaitu Huang Yang. Ya, satu recovery baik daripada Azam Aziz. Kita boleh lihat Syamil Kuti cuba mengejar, tetapi Azam dengan cepat membaca gerakan tersebut, dapat mencuri bola tersebut. Jadi memang kadang-kadang anda harus membuat tackle. Kita jarang melihat Azam Aziz lakukan perkara sebegitu kerana beliau bukanlah seorang defensive midfield. Tetapi pemain sebagai satu pasukan, saya rasa mereka harus menolong antara satu sama lain. Bersefahaman amat penting dengan mungkin corak permainan yang baru yang akan ditekankan oleh Kim Pan Gon ini. Satu saat baik hantaran mendapatkan larian Corbin Ong. Sekali lagi dikejar oleh pemain pertahanan kanannya. Corbin Ong, satu hantaran. Peluang bagi pasukan Malaysia. Ini peluang untuk Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman. Percubaan terlepas. Namun ada dua pemain pasukan Hong Kong yang membantu Julio Cesar untuk mengeluarkan bola ini. Ini peluang terbaik pasukan Malaysia hadir pada minit ke-25. Gerakan yang baik, gerakan yang sangat baik daripada Corbin Ong. First touch yang baik ke arah dalam dan dapat membuat satu cutback. Sayang sekali. Sebelum itu kita lihat dulu. Ya, percubaan sekali lagi pada Arif Aiman. Beliau betul-betul hidup di sebelah kanan ini. Sayang, Lim. Sayang, memang gerakan yang baik. Kita lihat Corbin Ong dengan first touch beliau ke arah dalam. Ya. Kalau kita boleh lihat lagi ini gerakan kedua, gerakan susulan daripada rematan daripada bukan kaki dominan Arif Aiman, tetapi beliau boleh membuat rematan dengan kaki kiri. Kita tahu kemampuan beliau. Dan ini adalah percubaan daripada hantaran lintang tersebut. Sayang sekali Darren Lock sudah membuat larian betul ke arah depan, tetapi tidak ada pemain yang follow up untuk berada di kawasan tengah petak penalti tersebut. Sekiranya ada, saya rasa sudah tentu hanya perlu melakukan satu tap in saja, Hanif, dan Arif Aiman sampai kemudian, tetapi ada gelincir sedikit. Jadi sayang sekali. Dan beliau memerlukan sentuhan kedua lah untuk settle down melakukan percubaan tersebut. Dan ruang tersebut telah pun ditutup. Tapi ini giliran pasukan Hong Kong perlu untuk mencuba pasukan Malaysia. Zinam di sebelah kanan berjaya melepaskan Corbin. Terjatuh sekali lagi peluang buat Zinam. Bahaya sebenarnya, namun mujur ada clearance yang dilakukan oleh Corbin selepas reception daripada Dion Kool sebentar tadi. Kembali pasukan Hong Kong. Wang Yang, ketua pasukannya, yang menjadi pemain tengah bagi pasukan kebangsaannya. Beliau adalah pemain yang telah lama beraksi bersama pasukan kebangsaannya juga, kerap dipanggil. Jadi tempatnya seakan seperti telah pun pasti di bahagian tengah itu. Itulah kredibiliti ketua pasukan dalam membentuk mana-mana core bagi sebuah pasukan ini. Itu juga yang diinginkan oleh Kim Pan Gon dalam membentuk kesebelasan yang terbaik untuk pasukan kebangsaan. Ya, dengan pemain-pemain yang pasukan Malaysia ada, rata-ratanya adalah pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Jadi bagi saya, Akia juga sebenarnya sudah adalah seorang pemain yang berpengalaman. Dia sudah lama berada di pasukan kebangsaan. Jadi beliau bukan lagi pemain muda. Bagi saya, beliau bukan lagi pemain muda. Kita tidak boleh melihat Akia sebagai pemain muda lagi, kerana
beliau sudah berada di pasukan kebangsaan mungkin 4-5 tahun. Betul. Jadi untuk akan datang Arif Aiman, sekiranya beliau sentiasa berada untuk di pasukan kebangsaan untuk 2 atau 3 tahun lagi, beliau akan menjadi seorang pemain senior walaupun dengan usia muda. Dan itu hadir daripada bekas pemain kebangsaan Lim Chan Yu yang bersama dengan kita di TV9 pada malam ini. Komitmen kita untuk membawakan aksi-aksi pasukan Harimau Malaya. Giliran Arif Aiman melakukan satu in-swinger, satu tandukan. Penjaga gol telah pun tertewas sekali lagi. Namun kekal utuh bertahan. Benteng terakhir pasukan Hong Kong yang terus menerima tekanan demi tekanan daripada pasukan kebangsaan. Recovery yang baik daripada pemain-pemain Malaysia. Kita melihat apabila mereka hilang bola, apa yang harus dilakukan. Sekali lagi kita melihat Arif Aiman membuat satu hantaran ke arah near post, satu follow up daripada Darren Lock. Tumbukan daripada penjaga gol terkena kepada Darren Lock. Dan muncullah ada pemain Hong Kong di atas garisan. Sekali lagi mereka menggagalkan percubaan pasukan Malaysia untuk cuba mencari gol pertama. Banyak ricochet yang berlaku sebenarnya, tapi Malaysia perlu menunjukkan dominasi mereka mendapatkan gol mutlak. Azam, baik hantaran daripada Akia yang beralih ke posisi sebelah kanan. Davis belakangnya namun gagal untuk menemui Azam. Tekanan terus diberikan oleh pasukan kebangsaan, tidak mahu pasukan Hong Kong keluar daripada zon tersebut. Dan terus sepekan percuma diberikan dan pantas diambil oleh Yon Cools bersama dengan Akia. Tapi gerakan pasukan kebangsaan, ruang mungkin ada sepakan penalti yang diberikan. Dan itu yang berjaya didapatkan oleh Akia Rashid dengan kepantasan, dengan kelincahan beliau. Dan ini pastinya hanya menunggu masa sahaja untuk pasukan Hong Kong melakukan kesilapan. Dan hasilnya pada minit ke-30, sepakan penalti pertama perlawanan bagi pasukan Malaysia. Ya, satu larian yang ke arah dalam yang baik, satu hantaran baik daripada Safawi Rashid. Kita boleh lihat persamaan antara dua pemain ini. Dan tidak boleh dipertikaikan, itu adalah penalti untuk pasukan Malaysia. Kerana satu tackle yang lambat, kita melihat ketua pasukan Hong Kong meletakkan kaki. Dan Akia, kita tahu pemain yang laju, agak sukar untuk beliau berhenti dengan kelajuan tersebut di dalam kawasan yang agak kecil. Jadi Safawi Rashid akan ditugaskan untuk mengambil sepakan penalti ini. Beliau memerlukan keyakinan ini. Beliau perlu kembali dalam form selaku MVP Liga Malaysia 2 tahun berturut-turut. Namun tempatnya seakan telah dicuri oleh rakan sepasukan. Ini Safawi Rashid berdepan dengan Julio Cesar. Safawi percubaan terus mujur, dibaca dengan baik, tetapi mudah beliau untuk membuka akaunnya bersama dengan pasukan kebangsaan bagi tahun 2022. Dengan sepakan penalti ini, Malaysia mendahului pasukan Hong Kong 1-0 selepas 30 minit permainan. Ya, walaupun dapat dibaca oleh penjaga gol Hong Kong, tetapi dengan rembatan ataupun pace yang diberikan dengan sepakan Safawi Rashid ini, kita boleh lihat tidak ada peluang untuk penjaga gol Hong Kong cuba untuk menyelamatkan bola tersebut. Walaupun Safawi hanya memerlukan satu step sahaja untuk mengambil sepakan tersebut. Jadi kita boleh lihat betapa kuatnya kaki Safawi Rashid dan teknik yang sangat-sangat baik daripada beliau. Beliau tahu arah yang ingin dituju. Beliau mengambil tugasan ini. Safawi Rashid meletakkan pasukan Malaysia di landasan terbaik untuk terus mencatat keputusan yang positif dalam aksi perlawanan persahabatan terakhir ini. Ini gembira ketua jurulatihnya kerana beliau mempunyai satu demand selepas perlawanan berdepan dengan pasukan Brunei bahawa itu bukan aksi yang diinginnya. Walaupun dominan, tapi beliau tahu pemain-pemainnya boleh beraksi dengan lebih baik. Jadi seperti tadi kita boleh lihat Kim Panggun memberi arahan untuk pemain-pemain beliau membuat pressing, teruskan membuat pressing kerana itulah masalah yang tidak boleh diselesaikan oleh pemain-pemain Hong Kong. Mereka harus melakukan hantaran tinggi terus ke hadapan. Mereka tidak boleh bermain, tidak mempunyai ruang untuk bermain. Jadi agak bagus kita boleh lihat apabila pemain-pemain Hong Kong mendapat bola, pemain-pemain Malaysia akan cuba secepat yang mungkin untuk rapat seperti apa yang dilakukan oleh Darren Lock sebentar tadi. Clearance daripada Wai Lim, satu body feel yang baik daripada Yon Cools, pemain yang mempunyai pengalaman penuh di peringkat Eropah. Terus saja dimulakan oleh Syamil Putih. Larian yang terlalu jauh pula untuk Arif Aiman melakukan sesuatu. Malaysia hidup di sebelah kanan Lim berbanding
sebelah kiri. Akia Rashid juga pergi ke sebelah sana untuk melakukan sesuatu. Ya, dari sanalah kita mendapat sepakan penalti apabila Akia berada di sana. Kita tahu Akia lebih suka untuk masuk ke dalam atau membuat rimatan. Arif Aiman suka masuk ke dalam dan membuat crossing cutback ataupun membuat crossing keluar ataupun near post. Jadi dua pemain dengan mempunyai kelajuan tapi dengan cara yang agak berbeza. Ya. Matt Davis betul-betul telah pun menyesuaikan diri dengan formasi ini. 3 pemain pertahanan di bahagian belakang. Kebiasaannya beliau adalah seorang wingback, tapi telah pun diarahkan oleh Benjamin Mora untuk mengisi kekosongan selaku pemain centre back di bahagian kanan. Dan beliau berkata tidak kikuk untuk beraksi di mana-mana posisi bahagian pertahanan. Kalau kita lihat kepada pertahanan pasukan Malaysia, kita boleh lihat Matthew Davis akan naik ke atas, Corbin Ong akan naik ke atas. Kadang-kadang kita akan melihat apabila pasukan Malaysia membuat serangan, kita hanya akan tinggal 2 pemain saja di bawah, bukan 3 tetapi 2. Ya. Kadang-kadang kita akan dapat melihat hanya 1 saja pemain, Syarul Saad saja yang tinggal. Tetapi kita boleh lihat di 20 minit pertama, Corbin Ong banyak bergerak di bahagian kiri, cuba naik ke atas. Tapi sekarang beliau banyak berada di bawah dan membenarkan Matthew Davis untuk naik ke atas. Dan Dion Koo juga akan bergerak ke bahagian kanan. Jadi benda ni agak menarik kerana mereka akan berada di mana-mana posisi tetapi dengan disiplin mereka. Mereka tahu siapa yang akan bergerak ke kanan. Kita boleh lihat Syarul Saad di belah kiri, Syamil Kuti turun ke bawah untuk mendapatkan bola, tapi Dion Koo di belah kanan dan Matthew Davis mendapat ruang di sana. Jadi mereka dapat menarik seorang pemain Hong Kong untuk turun ke bawah dan memberikan ruang kepada Matthew Davis di sana. Antara yang baik pula kali ini giliran Matthew Davis untuk turun ke bawah, mengambil alih tempat Dion Koo, namun satu kesilapan, tersenyum beliau. Anda pemain pertahanan ini, kesilapan yang biasa dilakukan mungkin. Bukan biasa, ya. Cuma kadang-kadang boleh terjadi. Ya. Dan beliau menyadari, ya. Dia off step, tidak berada pada step yang betul. Kita boleh lihat di sana. Saya rasa sebab itulah beliau pun gelak. Tapi beliau memberikan sepakan penjuru pertama bagi pasukan Hong Kong yang jarang-jarang hadir mengisi kawasan petak penalti pasukan Malaysia. Jadi kita lihat kepada marking pemain-pemain Malaysia, bagaimana mereka membuat marking space atau man to man. Satu clearance dan terus saja dikeluarkan. Di pasukan Hong Kong masih lagi akan terus datang. Darren Lock turun ke bawah, Corbin Ong mencari Akia Rashid, hanya melompat saja untuk mengganggu pemain Hong Kong lakukan clearance tersebut. Barulah settle down pengawalan bola ini. Kembali kepada pasukan Hong Kong, terjahan daripada Akia. Ini saya kira terjahan kedua dalam tempoh 2 minit dilakukan oleh Akia. Beliau agak agresif, mungkin memberikan tekanan juga kepada pasukan lawan. Ya, saya rasa unnecessary foul daripada Akia kerana Arif Aiman sedang cuba mengejar. Kerana ini adalah memberi peluang kepada pasukan Hong Kong set pieces. Ini boleh dikatakan set pieces terus ke arah gol yang boleh membahayakan pasukan Malaysia. Hanya melakukan hantaran demi hantaran sahaja pemain-pemain pasukan Hong Kong. Setakat ini bukanlah lawan yang kita jangkakan, mungkin kerana mereka tidak mempunyai aksi kompetitif. Lepas kali terakhir adalah tahun lepas 2021, ini aksi pertama bagi 2022, jadi memerlukan sikit masa untuk jadi pencabar. Sudah tentu. Bukan mudah untuk sesetengah pasukan apabila tidak mempunyai international matches dan kemudian datang dan cuba untuk bermain sebaik mungkin, mendapatkan result yang positif. Bukan mudah. Mana-mana pasukan perlukan momentum. Jadi sama juga kepada pasukan Malaysia, mereka juga perlukan latihan yang cukup bersama pasukan kebangsaan untuk bermain. Jadi sekurang-kurangnya mereka dapat bermain dengan pasukan Brunei dahulu. Ya. Itu Davis mau bola ni ke hadapan. Kita mungkin kepada peminat-peminat bola sepak, penganalisis yang ada akan banyak kerjalah bagi melihat di mana heat map Matthew Davis, Arif Aiman, Syamil Kuti, Dion Koo, yang betul seperti dikatakan oleh Lim Chan Yu, mereka mempunyai pemahaman, persefahaman yang sangat baik dalam melakukan larian dan juga recovery kepada rakan sepasukan. Jadi sepakan penjuru ketiga di pasukan kebangsaan kali ini di sebelah
kiri gawang pasukan Hong Kong. Arif Aiman, satu hantaran outswinger sebenarnya. Kembali kepada beliau, akan melakukan acahan, cuba melepasi pemain Hong Kong. Masih lagi dalam kawasan permainan. Bijak Arif kepada Safawi Rashid, hantaran terus Safawi. Terus dikeluarkan oleh first man Dion Cools. Bukan yang terbaik. Kita tahu dia ada kualiti, tapi itu bukan kualiti yang diinginkan. Ya, sayang sekali apabila kita boleh lihat Safawi, beliau mempunyai ruang, tetapi adakah dia post? Saya rasa dalam fikiran Safawi, beliau hendak melakukan in-swinger ke arah far post. That is the best. Itu adalah ruang yang terbaik untuk beliau, tetapi mungkin sepakan tidak menjadi. Akhir Rashid. Laju pemain ini mengganggu Paulo Cesar. Apa keputusan yang akan diberikan oleh Suhaizi? Tidak. Satu lagi mungkin keputusan yang tidak memihak kepada pasukan kita. Namun ini pressing yang dilakukan oleh Akia untuk mengganggu Paulo Cesar dan terus saja beliau menginginkan rawatan. Lim, pendapat anda dengan situasi sebegini? Mungkin sepakan penalti, tetapi kita harus lihat dengan lebih jelas sekali lagi. Tetapi bagi saya, boleh, adakah boleh Akia tidak jatuh? Kita lihat. Atau kita takut beliau sengaja untuk jatuh? Ya. Adakah beliau perlu jatuh? Ya. Saya rasa tidak perlu jatuh. Beliau tidak perlu jatuh. Beliau boleh untuk meneruskan larian, mendapatkan bola tersebut. Ya, setengah pemain akan cuba mendapatkan sepakan penalti kerana ia adalah satu gol yang mudah. Ya. Jadi itu yang cuba dilakukan. Kita boleh lihat apabila Akia mendapatkan sepakan penalti, beliau jatuh seperti sakit, tetapi sebenarnya tidak. Kita boleh lihat dia wajah beliau. Itu pemain, itu adalah lumrah seorang pemain. Kita akan cuba sesuatu. Cuba, boleh dikatakan bahasa yang tidak sedap tu, memperdayakan pengadil. Ya. Menggunakan kesempatannya. Ya. Kesempatan. Adakah pengadil akan termakan dengan lakonan pemain atau tidak? Jadi itu yang dilakukan oleh Akia. Jadi dua option. Adakah beliau perlu jatuh atau tidak perlu jatuh? Jadi apapun satu terjahan yang baik ataupun larian yang baik, cuba membuat pressing ke arah penjaga gol Hong Kong daripada Akia. Akan ada pengadil yang mungkin memberikan sepakan penalti yang diinginkan, tapi tidak kepada Suhaizi Shukri pada malam ini kerana Malaysia telah pun membuka jaringan setelah tadi dengan sepakan penalti. Jadi menuju ke 5 minit terakhir perlawanan, Malaysia kekal terus dengan momentum intensiti yang positif. Itu tidak boleh tidak diberikan kredit juga kepada kesebelasan utama ini. Ini aksi yang baik sebenarnya. Ini mungkin sesuatu yang kita rindukan untuk pasukan Malaysia mendominasi permainan. Tapi baru berkelebihan satu jaringan dan dalam bola sepak macam-macam boleh berlaku. Hong Kong dapat penguasaan bola ni, satu hantaran jauh. Syarul Saad akan mintas kawalan tersebut, membuka buat Matt Davis. Safawi di hadapannya, buka permainan buat Azam Aziz. Beraksi dengan baik di separuh set pertama ini. Duo midfield yang begitu melengkapi satu sama lain, Azam dan juga Syamir Kuti Abah. Safawi terpaksa ke belakang, masih lagi Safawi. Terus sahaja diberikan hadangan dan saya kira ini kekasaran ketiga berturut-turut daripada UI Lim. Ya, agak terlalu lama Safawi memegang bola. Kita melihat Syamir Kuti ada di hadapan beliau, tetapi idea yang baik, beliau hendak membuat satu diagonal pass, satu change side, cuba mencari Akia di bahagian kiri, tapi dia mengambil masa terlalu lama. Kita tahu vision beliau sebenarnya hendak mencari Akia, kerana mungkin Akia sudah berada di satu posisi yang tidak dikawal oleh pemain-pemain daripada Hong Kong. Dua gol berkelas dunia telah pun dijaringkan oleh pemain ini, Azam Aziz, dalam Liga Malaysia bersama dengan pasukan Seri Pahang. Begitu menakjubkan prestasinya setakat ini, dan ini mungkin satu lagi jaringan untuk diperkenalkan di Persada Dunia dan Antarabangsa. Azam, tapi satu hantaran dilakukan. Corbin di sana, peluang buat Syamir Kuti Abah. Hantaran tapi dipintas oleh Darren Lock, biarpun Dion Cools berada di bahagian far post. Ya, saya rasa satu rembatan ke arah tengah daripada Syamir Kuti terkena kepada kaki Darren Lock. Ya.
beliau bukan berada di satu posisi yang boleh menjadikan gol kerana gol di belakang beliau. Jadi cuba untuk menahan bola tersebut. Dan Hong Kong pula cuba untuk mencanakan sesuatu. Mereka banyak bergerak di bahagian kanan ini. Tapi perlu diingatkan bahawa Corbin Ong berada di sana. Seorang pemain yang sangat liat untuk ditewaskan. Utamanya oleh pemain ini, Lo Zichun. Addition yang sangat baik bagi pasukan kebangsaan. Corbin Ong. Ramai yang sebenarnya menantikan sama ada Chok Insa akan turut menyertai pasukan ini bagi pusingan kelayakan. Beliau berada dalam senarai menunggu. Arif Aiman tidak menunggu untuk masuk. Masih lagi Arif akan menghantar bola ni, tapi sedikit overdue di sebelah kanan. Terus saja ingin disambung permainan ini oleh Paulo Cesar. Ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Hanif agak betul, overdue. Mungkin sesekali beliau boleh membuat satu early cross di sana kerana ada 2 atau 3 pemain sudah menunggu. Jadi tidak perlu sentiasa hendak membuat larian sampai ke line untuk membuat hantaran. Kerana lambat laun pemain-pemain Hong Kong akan membaca gerakan tersebut. Ya. Jadi ketika permainan semakin berkembang, masa permainan semakin meningkat, pastinya setiap corak permainan pasukan lawan akan dibaca oleh pemain-pemain yang lain juga. Jadi itu understanding of the game juga bagi setiap pemain dalam beraksi di antara satu sama lain. Lim, dan sebagai seorang pemain juga. Ya, sudah tentu. Setakat ini kita lihat Safawi Rashid mungkin mengalami kecederaan di bahagian pelali. Dengan perlawanan pertama 7 hari daripada sekarang. Jadi kita tidak mengharapkan mana-mana pemain akan mengalami kecederaan yang serius. Jadi saya rasa di separuh masa kedua ini mungkin Panggun akan sekurang-kurangnya membuat mungkin akan membuat 3 atau 4 pertukaran. Berikan masa permainan kepada pemain-pemain lain. Kita tahu di luar masih ada Nazmi Faiz, Syafiq Ibrahim, ada Ridon, Sumare juga di sana, Afiq Fazai juga di sana. Saya rasa mungkin adakah kesemua pemain simpanan ini dapat bermain pada malam ini? Kita lihat nanti di separuh masa kedua. Setakat ini yang masih lagi belum mendapat minit permainan adalah Afiq Fazail dan juga Kalamullah Al-Hafiz bagi skot yang dibawa oleh Kim Pan-gon. Jadi Afiq juga seorang pemain yang sangat teruja untuk kita saksikan aksinya di peringkat terbangsa ini. Ya. Jadi dengan beliau Afiq Fazal berada di posisi midfield yang kita tahu ramai pemain-pemain midfield di sana. Jadi bukan mudah untuk Afiq Fazal untuk mendapatkan tempat di sana. Tetapi apapun apa akan boleh terjadi di separuh masa kedua nanti. Safawi turning yang baik dijatuhkan sekali lagi Wai Lim. Tapi terus saja diberikan amaran. Ini kekasaran keempatnya. Dalam situasi yang sama, beliau tidak membenarkan pemain untuk turning dan juga melarikan bola. Ya, saya rasa arahan diberikan oleh jurulatih beliau jangan memberikan ruang kepada Safawi. Kerana ini adalah pemain-pemain yang mereka sudah kaji pemain-pemain ini. Pemain-pemain yang laju. Sekali dia memberikan peluang untuk membuat turning, anda akan mempunyai masalah. Minit terakhir, masa tambahan 2 minit di separuh masa pertama ini. Malaysia terus mengasak cari gol yang selesa. Darren Lock, percubaan terus. Ini Jack Mat tandukannya. Ini satu hantaran yang sangat baik tetapi tidak menemui sasaran. Penyerang berbisa pasukan kebangsaan ini. Sayang sekali ya. Saya mengharapkan beliau menjadikan gol ini, tetapi kita boleh lihat beliau dapat mencuri ruang di belakang pertahanan Hong Kong dan membuat serangan ke atas bola tersebut. Attack the ball. Jadi itu yang dilakukan oleh Darren Lock. Gerakan yang baik, cuba membuang badan beliau mendapatkan bola tersebut. Tetapi sayang sekali mungkin badan beliau sudah jatuh terlebih dahulu dan bola sedikit tinggi. Kerana itulah kita lihat bola naik ke atas. Hantaran daripada Corbin Ong sebentar tadi sedikit dikecewakan oleh gerakan terakhir oleh Darren Lock. Namun ini tiupan whistle daripada Suhaizi Syukri untuk pasukan kebangsaan Harimau Malaya mendahului aksi di separuh masa pertama sepakat penalti Safawi Rashid
pada minit ke-30 selepas Akhil Rashid dijatuhkan. Darren Lock juga mempunyai peluang keemasan di penghujung aksi separuh masa yang pertama tadi. Namun Malaysia mempunyai kelebihan, tapi hanya kelebihan yang sedikit sahaja berbanding dengan pasukan Hong Kong yang hadir mencari keserasian mereka. Keputusan separuh masa yang pertama, Malaysia 1, Hong Kong 0. Ke Stadium Nasional Bukit Jalil, aksi separuh masa yang kedua kami bawakan. Perhitungan pasukan kebangsaan Malaysia dan juga Hong Kong. Satu analisis yang baik daripada Lim Chan Yew, bekas pemain kebangsaan dan juga kini sedang berjinak-jinak untuk bersama dengan kejurulatihan. Satu insights yang diberikan bersama dengan kita sebentar tadi, dan kita perlu terus memberikan fokus pada aksi separuh masa yang kedua. Apa yang perlu dielakkan oleh pasukan kebangsaan, kerana kita tahu secara realitinya, secara jujurnya, kita ada satu penyakit, Lim, ketika aksi di peringkat antarabangsa. Penyakit bolos gol. Betul? Ya, itu sebenarnya perkara pertama yang harus dielakkan kerana ia akan sedikit sebanyak mengacau momentum pemain-pemain. Kita tahu mereka telah memberikan kerja yang kuat di separuh masa pertama. Jadi bukan mudah untuk mereka menjadikan satu gol itu. Jadi kita mengharapkan mereka tidak leka dan teruskan momentum apa yang dilakukan oleh mereka pada separuh masa pertama. Jadi setakat ini tidak ada pertukaran di separuh masa kedua. Jadi mungkin selanjutnya selepas 5 atau 10 minit jurulatih akan mula membuat pertukaran. Matthew Elliott, Wong Kai, ada pemain yang perlu juga diberikan perhatian bagi pasukan Hong Kong. Mereka sebenarnya sedang membina kembali pasukan kerana kita faham semua pasukan terjejas dengan pandemik COVID-19. Hong Kong antara negara yang berkesan juga masuklah dalam industri bola sepak. Bersama dengan pasukan Malaysia, kedua-duanya sedang berusaha untuk mendapatkan satu momentum dalam perlawanan peringkat antarabangsa. Ini perlawanan keempat bagi Malaysia, tidak termasuk satu perlawanan persahabatan secara tertutup di Singapura. Tapi ini barulah perlawanan pertama bagi mereka bagi tahun 2022. Sedikit lewat, tapi misi yang sama juga kerana mereka bakal memburu tempat secara automatik ke persaingan Piala Asia 2023. Safawi Rashid, peluang bagi Safawi. Beliau gemar menggunakan ruang yang sempit itu di kaki dominan sebelah kirinya. Tapi lihat saja kepada ruang yang ada, bijak, tenang, Dion Coles, itulah kualiti yang kita inginkan. Davis, Azam di depannya, membuka permainan kepada Arif Aiman, pemain yang kerap kita bincangkan. Balik kepada Azam, hantaran yang baik daripada Azam. Snapshot ataupun finishing yang cuba dilakukan oleh Darren Lock. Beliau benar-benar ingin membuka akaunnya bersama dengan pasukan kebangsaan malam ini. Lari yang baik kita lihat Darren Lock lari di hadapan pertahanan Hong Kong. Jadi itu yang dilakukan, dapat mencuit bola tersebut. Jadi itu adalah seorang penyerang tulen. Orang kata penyerang tulen. Mereka tahu bila hendak membuat larian tersebut. Bukan hanya berdiri dan hanya menunggu bola datang ke kaki mereka. Jadi memang apa yang Hanif katakan adalah betul lah. Beliau ingin membuktikan kepada kesemua penyokong pasukan negara bahawa beliau boleh berada di pasukan kebangsaan sebagai mungkin penyerang utama, Hanif. Ya. Tempatnya turut dicabar oleh Syafiq Ahmad yang saya percaya antara nama pertama yang mungkin terlintas juga di mana-mana ketua jurulatih untuk merebut kesebelasan utama. Tapi Darren Lock adalah benar-benar berada dalam pasukan selepas 2 kali khidmatnya ditagih. Beliau berdepan dengan kecederaan pada panggilan pertama, kemudian terpaksa dihantar pulang kerana positif COVID-19 pada panggilan kedua. Dan ini barulah aksi yang berjaya untuk dimainkan oleh Darren Lock. Jadi kita mengharapkan satu yang baik juga. Azam akan menghantar, dilepaskan kepada Safawi, jauh ke bahagian Fapus untuk mencari Syamir Kuti, tapi hanya dibiarkan sahaja oleh pemain ini. Ya, saya rasa apabila kita melihat kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Dion Coles, cuba menunjuk ke arah Syamir Kuti dan juga Safawi Rashid dan juga Azam Aziz juga sudah melihat mengikuti di bahagian Fapus, tetapi sayang sekali hantaran tidaklah begitu baik. Delivery yang sebenarnya amat penting untuk mana-mana pemain yang akan mengambil sepakan percuma.
Leon Coles antara pemain versatile yang boleh beraksi di berbagai posisi. Pemain pertahanan kanan itu dilihat lebih kepada kegemaran beliau. Beliau juga pernah diturunkan untuk beraksi selaku pemain defensive midfield dan pada ketika ini adalah pemain centre back di bahagian back 3 pasukan kebangsaan bersama dengan Syarul Saad dan juga Matthew Davis. Dia benar-benar dikerah kudratnya untuk memperkuatkan skuad kebangsaan. Satu lagi mungkin kekasaran advantage play diberikan, hantaran daripada Zinam buat pemain ini yang hilang di separuh masa pertama, Jahangir Han. Masih lagi muda, berusia 22 tahun, pemain mesin nombor 17 ini. Ketua pasukan mereka lah yang betul-betul terkeras di aksi separuh masa pertama tadi, Huang Yang. Ya Hanif, saya rasa bukan saja kemenangan dalam perlawanan ini boleh memberikan momentum yang positif kepada pasukan kebangsaan, tetapi juga dengan kemenangan Malaysia akan mendapat 5.8 mata di kedudukan ranking FIFA dan boleh naik satu anak tangga. Jadi sedikit sebanyak boleh membantu satu perkara positif untuk pemain-pemain ini dan juga pasukan kebangsaan. Ruang buat Matthew Davis sambil kita berkatakan mengenai ranking pasukan Malaysia yang berada sedikit jauh pada ketika ini, 154. Kemenangan seperti yang dikatakan oleh Lim akan memberikan lonjakan mata yang banyak juga kerana pasukan Hong Kong mempunyai ranking yang lebih baik berbanding pasukan kebangsaan. Itu matematiknya. Di Malaysia perlu lebih kompos untuk mendapatkan jaringan untuk lebih settle down. Kita tahu bila masa sahaja pasukan pelawat mungkin boleh melancarkan sesuatu. Rizal tidak banyak diuji ataupun tidak diuji di separuh musim pertama. Robin Ong, satu antara yang baik buat Akhil Rashid. Tidak offside masih lagi Akhil Rashid. Kekal Akhil Rashid. Kali ini beliau kekal untuk berlari, beliau kekal untuk melakukan percubaan. Namun ruang yang sempit mungkin sedikit mengecewakan gerakan daripada pemain penyerang kebangsaan ini. Sayang sekali saya tidak akan kata beliau tamak, tapi saya rasa itulah option yang ada. Darren Lock tidak mempunyai peluang untuk menjaringkan gol kerana beliau dikawal. Tetapi selain daripada membuat jembatan terus kat Rangoon, option yang lagi satu mungkin beliau boleh menahan dulu, menunggu melihat kerana penjaga gol sudah tidak ada di sana. Cuma hanya ada satu pertahanan di bahagian gol, satu lagi bersama Darren Lock. Jadi tetapi mana-mana pemain sudah tentu mahu menjaringkan gol. Bukannya tidak mempunyai angle, bukanlah begitu ketat angle tersebut. Cuma mungkin sepakan daripada kaki kiri beliau tidaklah begitu baik dan mungkin agak terburu-buru. Jadi apapun satu gerakan yang baik daripada, kita boleh lihat hantaran daripada Farizal Malias mencari Corbin Ong dan kemudian satu flick ke hadapan dan larian daripada Akhil Rashid. Jadi kita tahu, jadi seperti apa yang saya katakan, mereka sudah tahu cara permainan masing-masing. Barulah perlawanan disambung semula kerana Akhil Rashid berada di luar kawasan permainan, memerlukan perhatian daripada pegawai perubatan pasukan Malaysia. Dan Lock terus memberikan tekanan. Sekali lagi agak liwat sebenarnya. Berapa kali dalam keadaan Paulo Cesar ditekan. Dia cuba untuk kekal tenang, tetapi perlu juga berhati-hati dengan tekanan daripada pemain-pemain pasukan kebangsaan. Ya, ada separuh masa pertama lagi. Jadi sekarang kita lihat Darren Lock. Adakah sepakan penjaga gol terkena kepada betis beliau? Wow. Mungkin juga. Ya, mungkin juga. Saya beliau harus berhati-hati. Memang kesemua pemain mahu menunjukkan sesuatu, mahu cuba mendapatkan tempat apabila di pusingan Piala Asia nanti. Sudah tentu mereka akan berikan 120% dalam perlawanan hari ini. Tetapi apapun, mereka harus berhati-hati. Tetapi sekarang kita boleh lihat ada 6 pemain yang melakukan memanaskan badan. Syafiq Rahim, Syafiq Ahmad, Sumare, Dihamadi Paula. Dia ada dua lagi pemain di sana. Di Faizal Halim juga berada di sana.
Jadi itu antara pilihan yang ada untuk Kim Pan Gon, termasuklah yang mungkin diinginkan oleh Ultras Malaya selaku ekor pasukan kebangsaan yang bersama dengan penyokong-penyokong yang lain kita raikan ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam ini. Malaysia terus kekal mendominasi, tapi kepentingan untuk menjaringkan satu lagi gol agar kita punya kelebihan yang lebih selesa. Syamil Kuti gemar memegang bola terlalu lama. Beliau beraksi sebagai number 6. Saya rasa perlu bermain dengan lebih simple. Malaysia tidak boleh membiarkan pasukan Hong Kong untuk mendapatkan rentak mereka. Terus kekal dengan intensiti dan juga tekanan awal yang dilakukan seperti aksi separuh masa pertama, namun demand yang mungkin sedikit meletihkan Lim dengan formasi ini. Sudah tentu lagi-lagi dengan pressing yang cuba dilakukan oleh pasukan Malaysia, mereka tidak turun untuk membuat untuk bertahan, teruskan membuat pressing di bahagian atas, tidak memberikan ruang kepada pemain-pemain Hong Kong. Bagus juga supaya mereka tidak settle down dengan lebih mudah. Jadi saya rasa 6 pemain yang akan dimasukkan ini, mungkin Safawi akan dikeluarkan ataupun Akia akan dikeluarkan. Darren Lock sudah tentu akan dikeluarkan, dimasukkan digantikan dengan Helme. Sebelum itu serangan daripada Malaysia. Arif Aiman, ruang buat Arif Aiman, percubaan terus. Dia kali ini tidak mahu ingin melakukan bantuan jaringan. Beliau sedar ada ruang dan terus melakukan percubaan yang melambung tinggi. Ya, kita lihat sebenarnya pertahanan Hong Kong sudah tahu beliau akan bergerak ke kanan. Jadi untuk Arif Aiman sekali-sekala membuat percubaan sebegitu, saya rasa tidak salah. Kerana sekiranya beliau tidak membuat percubaan tersebut, beliau akan cuba bergerak ke kanan dan membuat hantaran lagi. Jadi itu sudah dibaca oleh pertahanan kiri pemain Hong Kong. Satu kesaran sekali lagi kepada Safawi Rashid. Terus terjatuh kerana mungkin merasakan tamannya agak kuat seperti tadi ya. Kena perut, kena pada lutut. Itulah bukan kaki boots ya. yang terkena pada bahagian tersebut. Sekali lagi terpaksa dihentikan perlawanan bagi memberikan ruang pula buat Safiq Rashid menjadi gol tunggal pada ketika ini. Terus diberikan arahan bagi Safiq Rahim, Muhammad Sumareh, pemain yang dipanggil untuk mungkin pertukaran awal di separuh masa yang kedua ini. Ya, seperti yang dijangka, kita mengharapkan Safiq Rahim akan dimasukkan. Saya rasa Sumareh juga akan dimasukkan. Setakat ini adakah 2 pemain saja yang akan dimasukkan? Dan siapakah 2 pemain itu? Adakah Syamil Kuti ataupun Azam Aziz? Saya rasa lebih kepada Azam Aziz akan dikeluarkan dan Safiq Rahim akan masuk dengan tempat beliau. Dan untuk Sumareh pula, sekiranya di bahagian kiri, Akia akan dikeluarkan. Ini pemainnya Azam. Hantaran terus dilakukan, cuba mendapatkan larian Arif Aiman. Ruang bagi pasukan Malaysia. 3 ekstra pemain di sebelah kanan, termasuklah Matt Davis. Satu hantaran, Darren Lock yang cuba didapatkan. Sedikit tinggi sahaja dan tak sahaja kepada pemain ini yang betul-betul hadir untuk bersaing. Yuzinam. Tadi Akia Rashid, sekarang Corbin Ong pula yang dikejarkan oleh beliau. Boleh lihat pertemuan daripada 2 pemain ini. Pelanggaran badan dengan badan. Beliau sebenarnya yang punya advantage ini, tapi beliau tidak jatuh. Terus saja lontaran ke dalam bagi pasukan Malaysia. Corbin buat Azam. Lontaran terus melambung tinggi, tidak punya ruang pula Corbin. Itu bukan Corbin Ong yang biasa kita perhatikan. Pertukaran pertama Malaysia, Safiq Rahim. Pemain maestro Malaysia dibawa masuk. Safiq Rashid yang dikeluarkan. Tapi mungkin pertukaran lebih direct akan kita perhatikan kerana Muhammad Sumareh juga yang akan dibawa masuk untuk pertukaran kedua. Safawi mungkin direhatkan untuk tidak mahu mendapat apa-apa impak yang lebih besar dalam perlawanan ini. Jadi Arif Ahmad akan bergerak ke bahagian atas dan Safiq Rahim akan
berada mengambil alih tempat Arif Aiman, dan sebelum ni sekiranya mereka bermain dengan 4 di bahagian tengah. Jadi kita akan lihat Arif Aiman akan berada lebih tinggi sekarang. Jadi selepas itu Sumareh siapakah yang akan digantikan? Akia Rashid. Jadi Sumareh akan bergerak di bahagian kiri. Posisi beliau, kita tahu selama ini, sudah lama sebenarnya kita tak melihat kelibat Sumareh bermain ini. Aksi terakhir adalah berdepan dengan pasukan Brunei. Juga terus dikeluarkan Muhammad Sumareh, tapi kali ini menjadi pemain gantian dan masuk menggantikan Akia Rashid. Juga mungkin akan direhatkan, tetapi pemain ini yang terus menjadi tumpuan, ditagih kudratnya. Gehalmedi Paula masuk sekali lagi selaku pemain gantian pada perlawanan ini. Kita masih lagi menunggu pengesahan pemain mana yang dikeluarkan. Saya rasa Darren Lock, mungkin Darren Lock, adakah Darren Lock dikeluarkan? Ya, saya rasa Darren Lock dikeluarkan dan Gehalmedi Paula dimasukkan. Jadi betul Arif Aiman yang naik ke atas, kekal berada di sana. Rafiq Ibrahim bersama dengan Azam Aziz, 3 pemain midfield pula pada ketika ini. Mungkin sedikit perubahan pertukaran taktikal daripada Kim Pan Gon untuk melihat keberkesanan pasukan kebangsaan. Ruang bagi pasukan Hong Kong, bahaya bagi pasukan Malaysia. Ini peluang bagi pasukan Hong Kong, percubaan terus. Ini percubaan pertama pada minit ke-62 oleh Philip Chan Siu Kwan untuk pasukan Hong Kong. Ini yang kita takutkan, Lim, dalam usaha mendominasi tapi ada percubaan sebegini. Ya, betul. Kelekaan, cuba bola tidak dikeluarkan dengan baik oleh Dion Cole di sana. Sedikit sebanyak mungkin pemain-pemain Malaysia akan bangun daripada apa yang berlaku sebentar tadi. 3 juga pertukaran daripada pasukan Hong Kong. Dimasukkan adalah dengan Lock Fung, tapi ini pengesahan. Darren Lock dikeluarkan. Penjaring 1 gol ketika berdepan pasukan Brunei, 2 gol bagi pasukan kebangsaan setakat ini. Gehalmedi Paula dimasukkan, tapi perhatikan pemain ini, Fernando Augusto Azevedo Pedreira juga dimasukkan menggantikan Jahangir Han. Di Hong Kong sudah mula masukkan pemain-pemain regular mereka. Dan kita boleh lihat mereka cuba akan membuat pressing atas Malaysia. Selepas ini fresh leg dimasukkan. Kedua-dua pasukan mempunyai fresh leg di bahagian depan. Jadi siapakah yang lebih efektif dengan pertukaran ini? Menuju ke 27 minit terakhir, ini seorang lagi pemain dimasukkan. Lo Zichun dikeluarkan, Sun Ming Him dibawa masuk untuk membawa momentum serangan kerana Hong Kong sudah mula hadir dalam perlawanan ini di separuh masa yang kedua. Malaysia sendiri sebenarnya memberikan ruang. Syafiq Rahim ke sebelah kiri, paksa ke belakang mencari kembali Azam. Syafiq inginkan kembali bola ini. Ada ruang untuk Arif Aiman di sebelah kanan. Berjaya atau tidak dijumpai oleh Syafiq. Saya rasa Corbin Ong adalah opsi yang lebih baik kerana beliau tidak dikawal. Barulah Arif mendapatkan penguasaan ini. Arif akan masuk ke dalam. Davis di sebelah kanannya, buka buat Azam. Ruang buat Azam Aziz. Adakah pemain akan dihentikan kerana itu peraturan terbaru. Sekiranya bola terkena pengadil, akan terus dijadikan free play. Tapi sentuhan pertama harus pada pasukan Malaysia dahulu. Kemudian pemain Hong Kong boleh cuba membuat tekanan servis. Jadi ini pemain yang baru masuk juga, mengeluarkan Wong Wai. Yang dimasukkan adalah dengan Lock Fung. Kembali kepada penguasaan Malaysia. Aiman, 2 pemain di hadapannya. Kembali kepada Arif, larian daripada Syafiq Rahim di hadapannya juga. Tidak diendahkan. Reset kembali permainan ini buat Azam Aziz. Ada ruang buat Corbin On di sebelah kiri. Kembali ke sebelah kanan kerana Arif betul-betul hidup pada ketika ini. Arif Aiman, satu crossing yang baik. Jika ada pemain yang berjaya untuk memudahkan gerakan ini. Corbin kembali kepada Sumareh. Tuan pertama Sumareh, masih lagi Sumareh. 1-2 bersama dengan Syafiq. Tapi agak sempit ruang yang ada bagi kedua-dua pemain ini melakukan sesuatu. Syamir sebagai destroyer pada malam ini. Tactical foul untuk menghentikan gerakan pasukan Hong Kong.
kita melihat satu hantaran yang baik daripada, kita lihat di sini Arif Aiman. Kita lihat di mana dua pemain. Pola apa di Pola lakukan, dia cuba berada di luar sudah betul, tetapi untuk Soumaré beliau harus lari ke dalam. Dan di Pola sudah berada di luar, beliau tidak dikawal. Jadi Arif Aiman boleh membuat cutback atau mencari pemain di bahagian tengah di dalam kawasan 6 yard tersebut. Jadi tetapi Soumaré berada di luar 6 yard, tidak membuat larian ke dalam. Jadi sayang sekali. Sekali lagi, seperti apa kita katakan Hanifah, Arif Aiman selalu membuat satu hantaran yang baik. Selalu membuat hantaran yang baik. Cuma tidak ada connection di sana. Biasaannya di peringkat kelab ada dua penggempur import yang akan memudahkan gerakan itu. Tapi itu yang perlu dipertingkatkan oleh pasukan Malaysia. Dan Arif Aiman masih lagi depan, one on one. Ruang buat Safiq Rahim, sentuhan pertama yang mengecewakan daripada Safiq. Tapi masih lagi dalam penguasaan Malaysia. Ini bukan ingin dikeluarkan secara sengaja, tapi ada kecederaan untuk pemain pasukan Hong Kong. Safiq Rahim, Lim. Saya sayang sekali. Saya boleh bayangkan apa yang patut terjadi. Arif Aiman membuat satu set dan Safiq Rahim sekaligus. Tetapi saya rasa hantaran tersebut terlalu awal dan Safiq agak lambat. Jadi kita boleh lihat first touch beliau mengurungkan kaki kiri. Beliau tidak perlukan first touch sebenarnya untuk gerakan sebegini. Beliau hanya datang membuat connection, membuat satu placing ataupun membuat satu rembatan terus. Tetapi mungkin disebabkan Safiq Rahim agak lambat, jadi beliau terpaksa membuat sentuhan pertama tersebut. Kita tidak mahu kecederaan, terutamanya kepada pemain yang penting seperti Arif Aiman ini. Mungkin beliau antara calon seterusnya untuk disimpan dalam perlawanan sebegini. Saya rasa Kim Panggun harus membuat pertukaran itu sekarang. Berbaki dengan kurang daripada 25 minit. Kita sudah melihat secukupnya daripada Arif Aiman. Ya. Kita ada Fazal. Kerana kadang-kadang bola sepak ni kita mengharapkan pemain ni akan bermain 3 perlawanan akan datang. Tapi mungkin dia hanya berjaya bermain satu perlawanan. Dan 2 baki perlawanan tersebut perlu menggunakan pemain lain. Tetapi 2 pemain itu tidak dapat bermain pada perlawanan persahabatan. Jadi kadang-kadang itu terjadi. Jadi bagi saya inilah masa yang harus masukkan Fazal Halim dan lihat apa Fazal Halim yang boleh dilakukan oleh pihak. Kita sudah nampak cukup daripada apa kemampuan Arif Aiman ini, apa yang boleh dilakukan oleh pihak. Jadi tidak perlu mengambil risiko ke atas Arif Aiman. Corak permainan seperti beliau pastinya mengundang kerjahan keras daripada pemain lawan, terutamanya menuju ke baki 20 minit aksi persahabatan ini. Dan terima kasih kepada anda semua yang terus memilih kami di TV9. Terus berikan sokongan kepada Harimau Malaya. Ini siri perlawanan persahabatan tetapi aksi sebenar. 8 Jun Malaysia berdepan dengan pasukan Turkmenistan. 11 Jun 3 hari kemudian berdepan dengan pasukan Bahrain. Antara pilihan utama dalam kumpulan E ini, manakala aksi ketiga adalah berdepan dengan pasukan Bangladesh pada 14 Jun nanti. Juara akan layak secara automatik. Dan 5 pasukan terbaik di kedudukan kedua daripada 6 pasukan ataupun 6 kumpulan yang ada dalam aksi kelayakan ini akan mengiringi pasukan juara. Venue-nya masih lagi belum dikekalkan. Malaysia antara pasukan yang menghantar permohonan, tapi telah pun disahkan oleh pihak Persatuan Bersepak Malaysia bahawa kita perlu kerja dengan lebihlah untuk dipilih menjadi tuan rumah dengan peraturan ketat daripada pihak EFC. Kerana antara yang turut berminat adalah menganjur Piala Dunia 2022 iaitu negara Qatar untuk menjadi tuan rumah pada 2023. Untuk cerita yang berbeza, kita fokus kepada impian untuk layak secara automatik terlebih dahulu. Azam Aziz terus diberikan game time. Dia mungkin antara calon untuk jadi kesebelasan utama ketika aksi kelayakan nanti. Sambil kita sekali lagi saksikan kekerasan yang dilakukan oleh Lok Fung. Kendur pula aksi menuju ke 20 minit yang terakhir ini.
Namun game management itu sangat penting bagi pasukan Malaysia. Dia tahu bila untuk mempertingkatkan intensiti, dia tahu bila untuk perlahankan permainan. Itu bergantung kepada pengalaman pemain-pemain yang ada di padang pada ketika ini. Ya, sudah tentu. Dengan kemasukan 3 pemain fresh leg, jadi kita juga mahu melihat apa yang boleh dilakukan. Adakah hanya lebih kepada ofensif? Prestasi yang baik daripada Arif Aiman, masih lagi berdepan dengan pemain pasukan Hong Kong. 2 orang antaran yang sedikit mengecewakan daripada Matthew Davis. Beliau boleh melakukan dengan lebih baik daripada itu, namun terus sahaja pressing dilakukan untuk kembali ada penguasaan bola. Matt Davis akan melakukan antaran mencari siapa di sebelah kanan itu, kerana Sumareh dah masuk ke dalam. Mujur ada Azam Aziz, lebih pantas untuk mendapatkan kembali penguasaan bola daripada bekas rakan pasukannya di Seri Pahang satu ketika dahulu, iaitu Matthew Davis. Dan daripada Sumareh tidak diendahkan oleh Corbin. Dia mungkin ada niat untuk melakukan terupas tersebut, tapi bijak bertindak untuk terus mengekalkan penguasaan. Dan Hong Kong nampak lebih tersusun di separuh masa yang kedua ini. Dan ini bukan yang kita inginkan. Kita melihat betapa cepatnya pemain-pemain Hong Kong membuat push-up. Jadi Sumareh dan juga Guilherme Paula, sekiranya 2 pemain ini malas untuk turun ke bawah, 2 pemain ini akan mengalami masalah untuk membuat serangan, kerana mereka sentiasa akan berada di posisi offside dan mereka lambat untuk turun ke bawah. Jadi saya sudah tentu mengendali Hong Kong, pasukan Hong Kong tahu kelemahan dan kelebihan dia. Sekali lagi Arif Aiman yang menjadi masalah utama bagi pasukan Hong Kong setakat ini di separuh masa yang kedua. Dia jelas ditekan menggunakan segala kekuatannya, tapi kali ini terus lebih awal ditutup oleh pasukan Hong Kong. Seperti apa yang saya katakan, Hanif, mereka sudah dapat membaca Arif Aiman. Arif Aiman akan pergi ke hujung garisan untuk membuat crossing. Ikut, jangan tackle selagi tak sampai hujung. Jadi sebab itu saya kata Arif mungkin tidak perlu membuat sentuhan pertama, terus membuat antaran. Jadi kita mengharapkan penyerang akan datang dengan lebih cepat untuk membuat connection. Safiq Rahim, ini duty-nya sebagai set piece specialist, sebagai penjuru di separuh masa yang kedua. Safiq antaranya agak sikit rendah, berjaya mendapatkan di Paula. Masa ke belakang di Paula mencari rakan. Ruang buat Azam Aziz, percubaan terus. Corbin Ong, satu connection yang mengecewakan tetapi telah pun offside, saya percaya. Ya, kita lihat 2 pemain yang agak lambat untuk membuat push-up, turun ke bawah, sudah berada di posisi offside. Tetapi sayang sekali kita pernah melihat Azam Aziz membuat rembatan daripada luar petak penalti dan menghasilkan gol. Tidak, saya rasa connection tidak berkembang. Ya, terkena ada biasan daripada pemain pertahanan pasukan Hong Kong. Arif Aiman, ini yang kita takutkan dan ini yang kita tidak mahu. Jadi pertukaran mungkin perlu dilakukan sekarang. Kita memperkatakan hal ini 7 minit yang sebelum, 7 minit yang lalu. Kita mengharapkan dia tidak mempunyai kecederaan yang serius. Jadi kita akan melihat Syafiq Ahmad ataupun Faizal Halim yang akan dimasukkan. Beliau diperlukan di khidmat senior Arif Aiman, masalah Hakim Rashid juga, kerana rakan-rakan seperjuangannya di persaingan AFC bawah 23 tahun telah pun berada di Uzbekistan untuk persaingan Piala Asia bawah 23 tahun. Tapi Arif diperlukan di sini. Itu keputusan yang tepat ni untuk membawa pemain di level yang lebih tinggi walaupun masih lagi muda. Kenapa tidak? Kita bukan boleh membawa 7, 8, 9 atau 10 orang daripada bawah 23 untuk naik ke atas. Jadi dengan adanya 1 atau 2, tapi setakat ini 1 saja, di mana kita tahu Arif Aiman boleh bermain dengan pasukan bawah 23. Tetapi saya rasa khidmat beliau memang betul diperlukan, kerana kita melihat bakat ataupun level yang beliau ada lebih tinggi berbanding pemain-pemain yang dengan berada di bawah pasukan bawah 23. Jadi saya rasa satu keputusan yang baik untuk memberikan peluang kepada beliau
dapat lebih pengalaman di sini. Jadi tukaran Faizal Halim Ya. dimasukkan mungkin 8 minit sebelum ini dia harus dimasukkan. Ya, betul. Itu yang dikatakan dan memerlukan sedikit cederaan kepada Arif Aiman barulah keputusan itu dilakukan, tapi ini mungkin antara permainan yang diinginkan oleh Kim Pan Gon melihat kepada keupayaan Arif Aiman kerana beliau langsung tidak diturunkan ketika aksi berdepan dengan pasukan Brunei. Berbeza dengan Faisal Halim yang menjadi perancang bagi gol pasukan kebangsaan ketika berdepan dengan pasukan Brunei. Jadi Miki dibawa masuk dan terus mengambil tempatnya di sebelah kiri, bermaksud Sumarih akan sebelah kanan. Fik buka buat Faisal. Jadi Faisal akan bawa bola ni masuk ke dalam. Di situ substitutnya pula yang mengecewakan. Anda tidak gemar dengan gerakan ini? Tidak, kerana saya rasa saya pernah melihat beliau mempunyai gerakan sebegini di pasukan beliau. Dia akan cuba pergi ke kanan dan membuat rematan. Tetapi kenapa beliau mengambil keputusan untuk membuat hantaran sebegitu yang laju ke depan dan penjaga gol di sana? Kenapa beliau tidak mengambil risiko untuk potong ke bahagian dalam, membuat rematan? Kerana saya melihat beliau menjadikan gol sebegitu sebelum ini. Menuju ke 14 minit terakhir, jaringan Safawi Rashid pada minit ke-30 melalui sepakan penalti masih kekal menjadi pemisah di antara kedua-dua pasukan. Dan Hong Kong di separuh masa yang kedua lebih kemas, teratur dan sedikit berbahaya. Bercakap mengenai 3 pemain awal yang dimasukkan, Sumarih, kita ada dapat lihat gerakan larian daripada Sumarih. Kita ada dapat melihat Sumarih, tetapi tidak. Setakat ini saya tidak dapat lagi melihat apa yang dilakukan oleh Kylian. Beliau tidak membuat pressing seperti apa yang kita lihat apa yang dilakukan oleh beliau. Ada satu insiden yang saya melihat beliau hanya berjalan. So, jadi perkara yang sama kita lihat tahun lepas mungkin berlaku tahun ini. Saya tidak tahu adakah beliau patut berada, bukan patut berada, tetapi adakah beliau patut diberikan kesempatan utama. Setakat ini saya rasa tidak. Dan itu juga saya percaya sentimen yang perlu dikongsi oleh kebanyakan peminat-peminat pasukan kebangsaan selepas nama beliau antara yang turut terselit dalam senarai awal 30 pemain yang dipanggil oleh Kim Pan Gon kerana tiada minit permainan dalam persaingan Liga Super. Tapi pada ketika ini senarai tersebut hanya tinggal 29 pemain kerana Syahmi Safari, pemain yang telah pun dilepaskan kerana mempunyai kondisi kesihatan, memerlukan pembedahan di bahagian sinusnya. Jadi itu juga kehilangan di sebelah kanan satu backup yang baik untuk Matt Davis dan juga Arif Aiman mungkin sebagai pemain wingback. Apapun perjuangan perlu diteruskan. Ini pemain-pemain yang telah pun dipilih. Kita ingin menyaksikan baki 10 minit terakhir, bukan seperti kesilapan ini daripada Syamil Kuti. Beliau melakukan kesilapan dan terus menarik Huang Yang dan dilayangkan kad kuning pertama untuk pasukan kebangsaan pada aksi berdepan dengan pasukan Hong Kong ini. Beliau tidak membenarkan Huang Yang untuk lari lebih jauh kerana sedar beliau yang menghilangkan bola itu dan terus memberikan ruang kepada pasukan Hong Kong untuk menghantar lebih ramai pemain naik ke atas. Mungkin untuk mencuba Farizal Marlias yang betul ataupun yang belum benar-benar diuji setakat 80 minit permainan. 6 pemain dalam kawasan kotak penalti. Hantaran yang baik diperlukan. Baik juga antara ini Farizal ada di sana, cukup tenang untuk menumbuk bola ini keluar. Tapi masih lagi dalam kawasan Malaysia dan masih lagi dalam penguasaan pasukan Hong Kong. Kita tidak boleh selesa, baru satu sahaja jaringan yang membezakan.
flick yang baik. Oh, ini ruang buat Wang Yang. Terus saja menghantar, dikeluarkan oleh Dion Cools. Faisal diarahkan untuk membawa bola ini keluar. Dan berjaya mendapatkan Di Paula. Beliau dijatuhkan. Perlu melakukan lebih lagi Lim daripada Di Paula. Harus. Saya rasa perkara yang sama berlaku, masih sama. Beliau harus lebih kuat. Cuba membuat shielding di sana. Beliau seorang pemain yang saya rasa pemain paling besar di dalam badan. Kenapa hanya dengan satu tolakan begitu beliau jatuh? Banyak tanda soal, tetapi apapun lah. Dan hanya harus menunggu dan melihat apa yang boleh dilakukan. Satu antara yang baik sebenarnya untuk dapatkan Azam. Tapi gerakannya disekat dan hanya sepakan gol saja yang diberikan. Ya. Larian yang baik, satu forward run kita melihat daripada beliau. Tapi sayang sekali. Dan berkata mengenai forward run, kita ada bercakap mengenai Samuel Kuti membuat banyak forward run ketika bertemu pasukan Brunei. Ya. Tapi dalam perlawanan ini kita tak nampak. Mungkin pada pandangan saya, forward run yang dilakukan ketika bertemu Brunei bukanlah satu forward run yang dimahukan oleh ketua jurulatih. Okey. Kerana Tidak digemari. Tidak digemari. Ya. Mungkin juga. Kerana kita tidak melihat satu forward run pun daripada beliau pada hari ini. Sangat berbeza ketika berdepan dengan pasukan Brunei. Ya. Jadi mungkin selepas itu mungkin mungkin jurulatih akan berkata, saya tak nak awak membuat larian sebegitu kerana awak akan meninggalkan tempat awak dan tidak ada coverage di sana. Jadi mungkin ini pandangan. Ya. Kerana agak pelik saya tidak dapat melihat larian-larian sebegitu daripada beliau. Ataupun tidak perlu untuk membuat larian sebegitu. Satu lagi hantaran. Peluang untuk pasukan Hong Kong, namun telah pun kesan offside, tapi permainan diteruskan oleh pengadil perlawanan. Advantage diberikan. 1-2 daripada Matt Davis kepada Sumarih. Banyak yang diminta tapi Sumarih kekal. Perlu lebih tenang. Akan ada provokasi sebegini tapi Sumarih, saya percaya Lim, kalau pendapat saya perlu lebih tenang dalam situasi ini. Perlu lebih tenang, tetapi kita boleh lihat bahawa apabila Sumarih berada di bawah, pemain Hong Kong cuba membuat sepakan menggunakan lutut ke arah badan beliau. Mungkin tidak kuat, mungkin ada sentuhan, kita boleh lihat di sini. Kerana itulah Sumarih agak marah, kita boleh lihat di bawah. Ya, jadi di sana sebenarnya adakah perlu ialah pemain mereka emosi, mereka agak marah kerana mungkin sudah berapa minit, sudah 10-15 minit Sumarih bermain tidak punya peluang yang baik untuk melepaskan diri daripada pertahanan dan akhirnya beliau diberikan kad kuning daripada insiden itu. Ya, kerana dalam peraturan violent conduct ini yang dilakukan oleh Sumarih. Daripada reaksi tersebut, walaupun sepakan percuma bagi pasukan Malaysia, pemain tidak dibenarkan untuk melakukan apa-apa reaksi daripada kekasaran yang dilakukan walaupun terdapat provokasi. Dan sekali lagi dikeluarkan oleh pemain pertahanan pasukan Hong Kong. Dion Cools kekal commanding di bahagian bawah. Tapi ruang pula bagi pasukan Hong Kong. Ini adalah Augusto Fernando. Berjaya mendapatkan Matthew Elliott di sebelah kiri. Matt Davis mengawal beliau pada gerakan yang dilakukan oleh Kuan Chung. Wang Yang, Kishe pula, Mujur gagal dikawal oleh pemain pertahanan pasukan ataupun pemain penyerang pasukan Hong Kong untuk sepakan penjuru bagi pasukan Hong Kong yang terus menekan pasukan Malaysia. Ini membahayakan kerana hanya satu saja peluang yang diperlukan. Junior Estal dibawa masuk bagi mengambil tempat Azam Aziz. Ini mungkin pertukaran personal kerana kita tahu Junior boleh beraksi sebagai defensive midfield. Juga Lau Hock Ming dibawa masuk bagi menggantikan Yuai Lim. 5 pertukaran telah dilakukan oleh kedua-dua pasukan setakat ini dalam aksi persahabatan taraf antarabangsa A ini. Kuncung, satu outswinger, satu tandukan daripada Di Paula. Ruang bagi Malaysia untuk melancarkan counter attack. Satu clashing pula di antara Sumarih dan juga Faisal. Dion Cools naik ke atas, cuba untuk membantu. Terus akan menghantar bola ini, cuba mendapatkan Sumarih tetapi pantas juga ditutup
oleh Hok Ming, pemain baru masuk. Dan ini adalah Matthew Elliott berdepan dengan Junior Estal. Dikeluarkan oleh Syahrul pada Dion Cools yang saya percaya akan naik ke atas. Dan ruang buat Sumareh, 3 berdepan dengan 4 pemain pertahanan. Masih lagi Sumareh, Di Paula di belakangnya, tapi dibaca oleh pemain pertahanan pasukan Hong Kong di atas gerakan yang cuba dilakukan oleh Madu Sumareh sebentar tadi. Saya agak pelik dengan gerakan tadi. Saya rasa Sumareh menunggu untuk seseorang datang membuat combination play, ball pass, 1-2. Tetapi saya tak faham kenapa Guilherme di Paula hanya berjoging dan menunggu di kawasan tengah, di mana Sumareh menunggu, kerana kita nampak Faizal Halim sudah berada di Fabus. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia mahu menunggu Sumareh membuat hantaran ke belakang. Beliau mahu menahan, beliau mahu membuat rematan. Ini adalah perlawanan antarabangsa, bukan perlawanan liga. Jadi bukan mudah anda akan dapat peluang seperti itu. Jadi kenapa anda tidak membuat larian forward run ke bahagian depan dan Sumareh hanya perlu menjulurkan bola tersebut ke hadapan. Jadi itu kekecewaan dan mungkin itu yang perlu diambil kira oleh Ketua Jurulatih Kebangsaan juga dalam memberikan ruang bagi Di Paula terutamanya. Kita tidak ingin menuding jari, tapi itu antara yang nyata adalah beberapa aksi menghabiskan Di Paula dengan perbincangan yang sama. Jadi beliau perlu lebih banyak melakukan gerakan bagi menambat hati kita semua, dan lebih penting menambat hati Ketua Jurulatih. Setakat ini selepas dimasukkan, lagi belum benar-benar memenangi hati siapa pun. Jadi Hong Kong pula yang menguasai permainan. Satu hantaran Dion Cools di sebelah kanan pula pada ketika ini. Beliau yang mengambil kedudukan Arif Aiman di sebelah kanan. Ini antara posisi yang digemari oleh beliau juga, beraksi di peringkat Eropah. Balik kepada formasi 3-4-3 sebenarnya Malaysia. Pertukaran-pertukaran ini Guilherme satu tandukan yang baik, berjaya mendapatkan Sumareh, tapi beliau tidak berlari ke atas untuk membantu. Barulah kita nampak kelibatnya. Jadi combination play itu yang mungkin perlu diperbaiki kerana Sumareh keseorangan saja di atas pada ketika ini. Sekiranya Sumareh lepas daripada boleh lepaskan diri, saya rasa beliau masih tidak boleh membuat hantaran. Kerana tidak cukup pemain Faizal Halim dari segi hantaran tinggi ataupun hantaran lintang tinggi, saya rasa beliau tidak mempunyai peluang. Kita mempunyai pemain tinggi iaitu Guilherme dan beliau masih tinggi. Tapi apapun, melihat pada serangan ini, ruang pula bagi Faizal Halim. Pintas di sana. Diberikan kekasaran ini, walaupun sebenarnya mungkin agak sedikit mencurigakan. Tetapi mungkin saya rasa mungkin ada sentuhan. Mungkin ada sentuhan, dan selepas itu bola pergi semula kepada kaki beliau. Jadi mungkin ada sentuhan. Kita lihat sekali lagi. 50-50. Sudut pandang yang berbeza mungkin bagi pengadil perlawanan pada malam ini. Tapi apapun, Malaysia berjaya mendapatkan sepakan percuma di kawasan yang betul-betul berbahaya. Syafiq Rahim berada di sana. Kita mungkin memperkatakan berkenaan dengan teritorinya. Beliau tidak asing, sama ada di peringkat kelab ataupun peringkat terbangsa, untuk menghasilkan sesuatu daripada jarak ini. Mahu melihat Syafiq Rahim menjaringkan gol sebegini lagi, sebab kita tahu kemampuan beliau. Walaupun mungkin sudah lama tidak menjaringkan gol daripada sepakan percuma, tapi kita masih tahu apa yang boleh dilakukan oleh Syafiq. Jaga gol ini juga pastinya lebih tahu berkenaan dengan kemampuan Syafiq Rahim yang terus akan melakukan percubaan. Ruang buat Syafiq Rahim, ada biasan dan terus sahaja berjaya mendapatkan jaringan. Kita inginkan jaringan ini dan kita inginkan beliau untuk
kembali ke Persatuan Antarabangsa dan kembali memahatkan nama selaku antara penjaring bagi pasukan Harimau Malaya. Jaringan kedua, tidak kira apa pun yang berlaku, jaringan tetap jaringan dan Malaysia selesa mendahului pasukan Hong Kong. Yang pertama, tahniah untuk Syafiq Rahim kerana saya mahu melihat beliau menjaringkan gol. Tetapi adakah gol akan diberikan kepada beliau? Saya tidak tahu. Ya, kerana sepakan tersebut terkena kepada wall ataupun pemain pasukan Hong Kong. Tidaklah, bukan satu sepakan yang baik. Betul. Kerana mungkin beliau bola tersebut akan tersasar. Tetapi apa yang Hanif katakan, gol adalah gol. Dan saya rasa gol ini akan diberikan kepada Syafiq Rahim. Jadi 2-0. 5.8 mata yang agak penting untuk pasukan kebangsaan dan momentum untuk dibawa ke perlawanan pertama menentang Afghanistan pada 8 hari bulan nanti. Jadi satu perkara yang positif, 2 perlawanan persahabatan, 6 gol tanpa bolos. Satu pencapaian yang baik walaupun ia hanyalah perlawanan persahabatan. Kembalinya Syafiq Rahim sebagai antara tunjang di bahagian tengah, pengalaman yang diperlukan dan lebih penting adalah kepakarannya kerana kita memerlukan free kick specialist kerana ruang-ruang sebegitulah yang mungkin membezakan di antara keputusan sesuatu perlawanan. Rangkuman anda Lim Chan Yu untuk aksi Malaysia pada malam ini. Saya rasa keseluruhannya agak baik dengan intensiti yang mereka berikan. Agak berbeza, kita boleh lihat saya rasa pemain-pemain tak berani untuk jalan kerana mereka sudah pun dilatih untuk bermain dengan tempo yang tinggi. Jadi berbeza dengan apa yang kita lihat sebelum ini. Jadi kita mengharapkan ia akan menjadi lebih baik dan kekal dengan tempo-tempo sebegini. Tapi ialah kita tidak boleh bangga dengan keputusan ini. Banyak lagi yang perlu diperbaharui. Sekiranya kita lihat tetap ada kelemahan, tetapi kita kurangkan kelemahan itu ditambah dengan kebaikan ataupun kelebihan untuk masa akan datang. Jadi sudahkah kita bersedia untuk aksi berdepan dengan Turkmenistan, Bahrain dan juga Bangladesh di Stadium Keramat ini, Stadium Nasional Bukit Jalil, untuk misi layak secara automatik persaingan Piala Asia 2023. Dua siri perlawanan persahabatan menandakan kita sudah bersedia, tapi lawan yang bakal ditentang sangat berbeza daripada lawan di siri perlawanan persahabatan ini. Jadi ayuh rakyat Malaysia untuk kita terus memberikan sokongan kerana menuju ke penghujung perlawanan. Ini satu mungkin kekasaran dilakukan oleh Dion Pools. Ada sentuhan daripada belakang, tetapi saya rasa dia tidak memerlukan sepakan percuma. Kita hantaran ke dalam. Hantaran ke dalam kepada Hong Kong. Masa sebenarnya telah pun tamat. Yani. Permainan ditamatkan untuk siri perlawanan persahabatan. Safiur Rashid membuka gol pendahuluan di separuh masa pertama pada minit ke-30 di aksi separuh musim pertama, tapi Syafiq Rahim kembali sebagai penjaring untuk perlawanan ini di penghujung separuh masa yang kedua dengan jaringan sepakan percuma untuk Malaysia berjaya mendapatkan kemenangan mutlak. 2 kemenangan berturut-turut, 6 gol terhasil tanpa sebarang bolos, namun pastinya banyak ruang untuk penambahbaikan bagi skuad ini. Misi utama bakal bermula pada 8 Jun nanti berdepan dengan Turkmenistan, Bahrain dan juga Bangladesh. Tapi malam ini milik Malaysia, milik Harimau Malaya. Malaysia 2, Hong Kong 0 dari Stadium Nasional Bukit Jalil.